pada hari ini. Ustaz nak kamu tengok di hadapan sini apa yang kamu nampak? Oke, ini sama orang sesat masa yang ini orang mau makan ataupun gambar orang yang tengah menunggu nak makan. Okey, berdasarkan gambar ni mau orang solat berjemaah ramai-ramai ni orang betul-betul sesat kat bazar ni dan gambar orang tu tak selfie lagi nak tunggu makan dan gambar orang ramai-ramai nak tunggu makan. Kita nak belajar tajuk apa? Tajuk? Okey, betul. Sebenarnya ini gambar solat tarawih. Ini gambar orang di bazar Ramadan, suasana orang berbuka, dataran mengumpul dan di masjid. Okey. Hari ini kita nak belajar tajuk puasa pelajaran 18. Tajuk puasa ini muka surat 129 sebelum buka masing-masing. Gambar buka dan tunggu atau nak buka. Baru pukul 5 pagi dah tunggu dah. Kan? Apa lagi? Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, kita tengok video ni dulu. Hari ini kita belajar tentang puasa. Puasa tu tak boleh makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Mari kita ajar. Bangun pagi dan sahur yang untuk puasa dari subuh ke maghrib tak ada pada harga. Mari kita puasa. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Wah, mana puasa esok? Kenapa lagi? Bangun pagi dan sahur niat untuk puasa dari subuh ke maghrib anda pada harga. Kita boleh berbuka malam kami dan dalam sahaja Omar Haram. Puasa mengajar sabar. Mari kita bersabar. Puasa akan bersyukur. Mari kita bersyukur. Bila kita berbuka, dia akan gembira. Mari kita puasa, Allah sayangkan kita. Alhamdulillah, senangnya puasa. Kawan-kawan, belum tinggi sekali? Puasa mengajar sabar. Mari kita bersabar. Puasa ajar bersyukur. Mari kita bersyukur. Mari kita puasa. Boleh dapat pahala. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Okey guys, berdasarkan video ini apa yang awak dapat? Video ini tentang kebaikan orang yang berpuasa. Puasa mengajar untuk kita bersabar. Puasa juga mengajar kita untuk bersyukur. Okey guys, seperti seterusnya objektif pembelajaran pada hari ini adalah saya akan menyatakan isu di bulan Ramadan dan kedua menyatakan maksud, hukum dan dalil puasa. Yang ketiga menunaikan syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib berapa, syarat berapa, dan menyatakan hukum puasa dan dalil menyatakan sebagai makruh dan sunat puasa. Kita lihat bersama keistimewaan bulan Ramadan. Baca menulis menutup yang pertama, bulan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang menurunkan Al-Quran diturunkan. Dan bulan Ramadan dan dari menjadi Al-Quran diturunkan Al-Quran pada bulan ini. Yang kedua, bulan untuk kita berpuasa. Sama seperti kami turunkan Al-Quran.
Siapa dari kamu yang ingin anak pulang makan maka jangan dia berpuasa pada bulan itu. Yang ketiga, terdapat dari satu kadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu kadar ni pada bila? Ramadan 3 hari kan? Satu kadar ni pada waktu bila? Malam terakhir dari satu kadar lebih baik dari 1000 bulan. Dari satu hari misal puncak surah Al-Qadr. Dan bulan Ramadhan, bulan Rasulullah, Allah buka seluar-luarnya itu. Okey, kita orang bulan Ramadhan ni ada berapa? 4. Ya. Kita masuk puasa dari segi bahasa, iaitu menahan diri daripada apa murid kita? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa untuk dari segi saja hingga terbenam matahari mengikut cara tertentu dan hari dengan niat puasa. Kita tahan diri kita. Tahan daripada apa? Perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Orang kata senang kata terbit fajar ni hingga terbenam matahari adalah waktu subuh sehingga waktu maghrib. Mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat puasa. Okey, macam mana niat dia? Mesti kita belajar satu-satu. Hukum dan dalil puasa. Apa ni hukum? Wajib pada bulan Ramadan bagi setiap individu Muslim. Puasa ni hukumnya apa? Yang bukan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan lupa kan? Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang yang dahulu daripada kamu. Supaya kamu bertakwa. Nampak ni? Maksudnya ada diwajibkan. Oleh itu orang Islam dan cukup syarat diwajibkan ke atasnya berpuasa. Wajiblah Ramadan. Okey. Syarat wajib puasa. Sebelum saya meneruskan pelajaran, saya nak tunjuk syarat wajib puasa ni. Awak perlu tahu nampak elemen berapa? Ada berapa? Okey, 5. Okay. Nah, syarat wajib puasa, kita sebut syarat wajib puasa dia confirm ada 5. Apakah dia? Yang pertama, Islam. Maknanya kalau dia berkaitan dengan wajib puasa dia tidak. Okey, yang kedua, balik. Balik ni ialah cukup umur. Bila cukup umur ditaklifkan kepadanya, ditanggungjawabkan kepadanya untuk berpuasa. Kamu pernah balik kan? Wajib puasa ke tak? Okey, yang ketiga berakal. Berakal ni waras. Maksudnya orang gila ni wajibkan atau tidak? Tidak. Berakal saja. Okay, yang keempat, tidak uzur syar'i yang menghalangnya puasa. Okay, dia nak puasa tapi tak boleh. Ada uzur. Apakah uzurannya? Apa nama haid atau nifas? Ini untuk wanita salah. Ini bercuti. So tak boleh puasa. Yang kedua, gila walaupun seketika tak waras. Maksudnya tak diwajibkan kami untuk puasa. Yang ketiga adalah hitam sepanjang hari, dia tak menyedarkan diri, maka hukumnya tak wajib. Okay. Yang seterusnya tidak urus syar'i yang mengharuskannya berbuka puasa. Yang ni dia boleh puasa tapi ada sebab-sebab yang mengharuskannya untuk berbuka. Apakah sebabnya? Yang pertama, musafir. Okay, musafir ni apa? Contoh Dani pergi ke Perak, perjalanan jarak perjalanan lebih daripada 2 malam yang membolehkannya untuk sebab apa? Dia musafir lebih daripada 2 malam. Bila musafir ni dia bolehkan untuknya Okey, kalau Dani tak penat, Dani tak letih, dia boleh tak buka? Sebab memang dah diberi kelonggaran, diharuskan untuknya berbuka. Tidak menjadi masalah untuk dia berbuka walaupun tak penat, walaupun tak letih, dia boleh berbuka. Tapi sebaik-baiknya adalah puasa saja terus sampai waktu
Sakit yang memudaratkan. Mana kata sakit yang memudaratkan ni bila dia puasa dia makin teruk sakitnya. Dia boleh memudaratkan dirinya sehingga perkara yang makin teruk. Maka diharuskan untuk berbuka puasa. Yang ketiga, orang tua atau pesakit yang tiada harapan sembuh. Okay. Dia perlukan makan dan sebagainya untuk kekalkan dia sembuh seperti biasa. Kalau dia puasa makin teruk, sama menjadi Islam. Jadi kesimpulannya syarat balik puasa ada berapa? Yang pertama, dua, tiga, keempat, yang kelima, okey, bagus. Bila yang pertama Islam, ni syarat besar puasa. Dia kena Islam dulu besar. Yang kedua, Mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Mumayyiz ni apa tadi? Dia boleh berfikir baik ke buruk, dia boleh berfikir. Yang ketiga, tidak usaha yang menghalangnya puasa. Inilah syarat sah puasa ada tiga saja, iaitu Islam, Mumayyiz, tidak usaha yang menghalangnya puasa. Apakah contohnya? Sama seperti tadi. Yang pertama, haid atau nifas. Maksudnya kalau orang perempuan ni ketika dia haid ataupun nifas, maksudnya puasa dia tak sah. Yang kedua, bila walaupun ketika tidak waras. Dan yang terakhir, hitam sepanjang hari bersama tak sedarkan diri, maknanya puasa ni tak sah, tidak ditaklifkan kepadanya. Faham? Soalan dah. Okay, seterusnya. Okay, rukun puasa ada berapa? Dua sahaja. Yang pertama, yang kedua, niat puasa dalam hati. Kalau dia nak lapar boleh ke tak? Boleh juga. Niat dia disebut niatnya adalah lintasan hati. Apa yang di dalam hati, niat dalam hati tak apa. Tak perlu dilafazkan pun tidak mengapa. Okay, boleh baca niat puasa harian. Maksud dia niat puasa sebulan Ramadan pula. Apa itu? Nawaitu sawma syahr Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Kulli, keseluruhan Ramadan. Maknanya kalau harian puasa bulan Ramadan ni dibaca ketika awal sebelum masuk waktu bulan, kita baca. Maknanya kalau dia cuba untuk baca harian punya tidak mengapa sebab dia baca niat seluruh. Faham? Pergi seterusnya. Tengok video ni masa rukun puasa tadi lah, masa niat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rawi untuk berkontribusi. Dan boleh dan pada usul alhamdulillah kita lihat video ni dia kata bukan video nyanyi. Waitu Allahumma wadid. Lepas tu lah kali. Bukan niat tak boleh lafazkan ni.
Betul tak video tu? Betul. Dia kata sekadar dalam hati. Keluar pula agaknya. Kita pergi kepada seterusnya. Okey. Perkara yang membatalkan puasa. Okey. Ada 9. Jika ada 9 perkara ini dalam diri kita, maka puasa kita terbatal. Okey. Yang pertama sekali, murid-murid. Yang membatalkan puasa. Yang pertama sekali, makan dan minum. Kalau kita tengah puasa, pada ini beberapa hari tu, antara waktu tu kalau kita makan dan minum, confirm batal. Secara jelas kita makannya confirm batal. Yang kedua lah, muntah dengan sengaja. Sengaja dulu tak ada sampai rasa mual, loya, dan muntah kan. Batal juga. Yang ketiga adalah haid atau nifas. Sekiranya wanita itu pada awalnya belum lagi tanda haid atau nifas, pada waktu zuhur tu baru ada tanda, makanya puasanya batal. Okey, yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kelima, pisang sepanjang hari tak sedar. Yang keenam, hilang akal ataupun gila. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka. Baik. Tujuh ni, memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka ni banyak. Ada khilaf perbincangan. Ada yang mengatakan rongga terbuka ni apa? First, dengan hidung, mulut dengan hidung belakangan. Okey. Kalau membersihkan hidung, membersihkan telinga, batal atau tidak? Batal atau tidak? Jawapannya tidak batal kerana tidak melalui rongga. Faham tak? Tak sampai ke rongga. Faham? Kalau injection tak batal sebab tak melalui rongga dan kita tak salah, tak masuk ke rongga kita dan tak dikira batal puasa. Semuanya kalau bersihkan telinga pun jangan sampai dalam-dalam. Jangan. Luar-luar tak apa. Bersihkan sikit. Okey? Bersetubuh, ada bagi suami isteri. Yang last sekali adalah murtad. Murtad ni adalah keluar dari Islam, maka dia terbatal puasanya. Gambar ni, gambar ni dia bukan sekadar tidak makan. Mata, telinga, hidung, mulut, lidah ni apa? Gambar ni menunjukkan berpuasalah kita sebagaimana orang mukmin berpuasa. Bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tapi kita menahan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, minda kita, hati kita daripada puasalah seperti orang mukmin. Bukan sahaja menahan lapar, ialah tahan diri kita daripada perkara-perkara yang negatif. Next, perkara makruh ketika puasa. Makruh ni apa? Makruh ni Allah tidak suka. Ada ke-8 tadi perkara yang pada kuasa 9. Yang ni makruh ada 8. Yang pertama, tidur berlebihan pada siang hari. Malam hari, pagi ke petang tidur, tahu-tahu nak buka depan meja dah. Okey, ini makruh. Yang kedua, merasa makanan lidah tanpa menelan. Ini biasa penat-penat dia rasa manis dia, cukup garam dia, cukup gula dia dah rasa. Itu makruh. Jangan menelan. Kalau menelan hukumnya batal. Yang ketiga, berkumur atau memasukkan air ke hidung secara berlebihan. Masukkan air ke hidung ataupun nama lainnya beristinsyak secara berlebihan, hukumnya makruh. Kalau berkumur secara berlebihan tu tak boleh makruh. Yang keempat, mandi wajib selepas fajar, selepas subuh, hukumnya makruh. Yang kelima, berbekam. Tahu bekam? Kalau keluarkan darah betul badan. Okay. Yang keenam, mandi secara berlebihan untuk menyelakan badan. Kenapa seorang nak mandi secara berlebihan? Sebab tak nak rasa letih kan? Masa panas tu tak nak ada rasa ujian dalam diri tu. Okay?
Sedangkan hikmah puasa tu adalah untuk supaya kita tanam pada diri kita. Ada orang kat luar yang lebih, ada yang susah, yang tahan apa harian ke. Yang ketujuh, melakukan permulaan persentuhan bagi suami isteri yang ini pemakruh. Dan ke-8, melewatkan berbuka. Okay, faham? Sunat puasa. Okey, sunat puasa ketika sahur, bersahur sunat. Yang kedua adalah melewatkan sahur. Sahur ni kita kalau subuh tu pukul 5.30, kita sahur dah ada jam 5 ataupun 4.30, 4.45 sebelumnya. Supaya apa? Apakah hikmah melewatkan sahur? Supaya kita lebih bertenaga pada waktu siang. Dan yang kedua, mandi wajib sebelum fajar jika berduduk. Okey, jadi jika orang dalam keadaan merasa, dia kena mandi wajib sebelum subuh. Waktu sahur tu, lepas sahur tu sebelum subuh, dia kena mandi wajib dahulu. Okey. Dan seterusnya, ketika berbuka. Okey, apakah? Pertama, bersegera untuk buka. Buka ni, kalau boleh sebelum azan lagi kita dah tunggu ready rumah pemakanan dia dah berbuka kita dah. Satu, disunatkan untuk mendahulukan kurma, air atau makanan manis ketika berbuka. Dan kurma, yang manis lah. Ketiga, membaca doa berbuka puasa. Macam mana doa buka puasa? Kita ramai rumah sumbu amantu yang seterusnya menjamu orang lain berbuka puasa walaupun hanya dengan segi kurma atau cukup air. Kita bagi orang lain makan. Orang-orang tu macam orang yang berdandangan ni, dia puasa juga, kita bagi ada sedikit kerana untuk dia melalui sunat berbuka itu. Yang seterusnya adalah sunat puasa ibadat pada waktu siang dan malam. Yang pertama, membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan berdoa serta juga dah bersedekah. Kita banyak baca Quran, banyak berzikir, selawat dan doa, kita sedekahkan. Jadi kalau bulan Ramadan ni, kalau bulan biasa kita buat benda juga, tapi dalam mana kita lebihkan. Sebab apa? Pahala dilipat kali gandakan. Okay? Seterusnya adalah berzikir di masjid, terutama pada 10 malam Nabi Ramadan. Yang kedua, menahan lidah daripada perkara yang haram seperti mengumpat dan memohong. Kita tahan lidah kita, mulut kita daripada perkara sangat benda-benda yang bukan. Menahan diri daripada perbuatan yang memberanikan seperti menonton video cecak dan melihat bukan mahram tanpa sebab. Tahan mata. Yang ketiga, solat tarawih dan witir waktu malam saja. Sunat, okey? Benda ni semua sunat. Okey, semua faham? Faham. Syarat sah puasa ada berapa? Ada? Tarawih boleh puasa? Musafir boleh buka kita? Boleh. Berbekam apakah hukumnya? Menelan makanan masa mencuba masakan? Good. Faham semua? Faham? Kita jom kita melakukan aktiviti. Ya tu. Lalu pas. Bagi biasa. Okay, masing-masing dapat satu kita dapat satu pelayan kertas size A3. Okey. Apakah yang awak perlu buat? Okey, setiap kumpulan, okey, 1, 2, 3, 4, 5 ni, orang yang paling hadapan sekali ke depan. Okey, saya. Cepat sekarang. Okey. Awak kena pilih salah satu sampul. Saya tak sini. Okey. Ambil. Yang buka dulu. Okey, pergi balik kalau pada awak. Okay, masing-masing satu kumpulan dapat satu sampul. Apakah yang mereka perlu lakukan? Baik, dengar baik-baik.
Nama aktiviti ini adalah puzzle it out. Dalam sampul ni ada ceraian puzzle sebanyak 10 ceraian. Kenapa saya bagi 10? Sebab saya nak setiap seorang ada function tampal sekurang-kurangnya 2, maksimumnya 2. Okey, 2. Jadi sebab saya tak nak ada pergerakan, orang yang paling hadapan dia boleh berbincang dengan orang belakangnya. Okey, dah tampal 2, awak tampal 2. Faham? Okey, Lisa, awak dah siap? Awak bagi kat Wahida. Untuk tampal lagi 2, Wahida boleh berbincang dengan belakang. Hingga yang terakhir menyiapkan keseluruhan puzzle. Faham? Okey. Sebelum tu saya lupa ada bukan. Okey. Jadi masa yang saya berikan adalah sebanyak 7 minit. Okey, 7 minit saja. Sesiapa kumpulan yang siap dahulu dia akan dapat markah bonus banyak 5 markah. Okey. Kumpulan kedua yang siap dia dapat 4 markah, 3, 2 dan 1. Kumpulan terakhir dapat 1 markah saja bonus. Okey. Sedia? Okey, sebelum tu dalam sampul tu dia ada satu clue. Okey. Apakah puzzle awak penampal tu berkaitan dengan apa? Okey. Okey, ready? Jap. Okey, ready? Buka sekarang. Bincang. Angkat, bangun bawah bangun. Apakah clue awak? Clue tadi apa? Berkaitan dengan apa? Perkara sunat ketika puasa. Apakah tindakan gambar tu di bawah apa? Gambar orang? Okey, gambar orang bersedekah. Okey, tu. Kumpulan yang pertama. Apakah clue awak? Perkara makro. Okey, gambar di bawah apa tu? Berkah. Okey, yang kelima. Apa tu awak? Membatalkan betul. Yang kedua apa tu? Minum air, makan. Makan dan minum air. Belum buka lagi dah makan. Okey, kumpulan keempat. Dua apa? Amalan sunnah. Okey, dia buat apa tu? Baca doa sebelum berbuka. Kumpulan ke? Apakah keluar awak? Amalan makro. Okey, dia buat apa tu? Tidur berlebihan. Okey, jadi dua dapat 5. Satu dapat 4 markah. 5 dapat 3 markah. 4 dapat 2 markah. So, saya akan berikan setiap seorang satu huraian kertas yang mengandungi 10 soalan. 10 soalan yang pelbagai arah. Ada soalan susah, ada soalan senang, ada soalan yang sederhana susah dan sederhana senang. Okay. Semua bulat-bulat, jangan risau. Okay. Pastikan kalau awak nak dapat mark nombor 1, bulan yang pertama,
Awak skor semua, awak betul 10 semua. Semua. Dapat ni 10 markah. Okey, kalau awak tiba awak semua 10 markah, tiba dari dapat 2 markah je. 2 je dia betul. Awak marah dia ni. Okey. Okey. Awak meja okey. Bagi kan. Pastikan tidak ada yang menurut. Siapa yang tiru dikenakan penalti negatif 5 markah. Okey. Boleh mula sekarang. Okey. Sekarang saya nak kemudian 1 dan kemudian 2. Awak berakhir yang ke sebelah. Dia orang tanda. Okey, kita bincang soalan yang pertama. Kakak, soalan pertama. Awak jawab berdasarkan apa yang awak tengok yang dia jawab. Okey, duduk. Nombor 1, berikut merupakan keistimewaan bulan Ramadan kecuali jawapannya B, bulan terjadinya perang Badar. Yang pertama betul, A, betul, betul, bulan pengampunan betul, terdapat mana betul, betul. Siapa yang jawab C, dan dengan salah. Okay, soalan kedua dah ni. Masa puasa, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu dan disertai dengannya puasa. Jawapannya? Okey, nombor 2 jawapannya B, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat puasa. Soalan nombor 3, Fadilah. Apakah contoh uzur syar'i yang menghalangi seseorang untuk berpuasa? Haid atau nifas. Yang kedua, mumayyiz. Nombor 3, musafir. Nombor 4, gila walaupun segitiga. Jawapannya A, haid atau nifas dan gila walaupun seketika. Contoh uzur syar'i yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Apa yang jawab selain itu salah. Okay, nombor 4, Adilah. Berikut merupakan syarat sah puasa kecuali jawapannya C, balik. Dia salah. Islam, mumayyiz, tidak uzur syar'i yang menghalang puasa itu adalah syarat sah. Balik apa jawapannya? Kalau balik ni apa? Syarat? Syarat wajib puasa. Okey, nombor 5 Khalil. Menunjukkan tidur secara berlebihan, merasa makanan di lidah merupakan contoh bagi perkara yang dimakruh ketika berpuasa. Okey, betul. Bertukang tidur secara berlebihan, merasa makanan di lidah merupakan contoh bagi perkara yang makruh ketika berpuasa. Ada yang salah ke? Kalau salah tak tahu dah.
Okey. Yang ke-6 Zulaikha. Memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan lelaki membuka terbuka sehingga menyebabkan terbatalnya puasa. Apakah contoh perbuatan bagi pernyataan di atas? C. Musnah menelan makanan yang hendak dimasak bagi jamuan membuka. Jawapannya masih lagi soalan yang sama. Memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka sehingga menyebabkan terbatalnya puasa. Apakah contoh perbuatan bagi pernyataan di atas? Anissa berkumur-kumur ketika mengambil wuduk. Batal ke tidak? Haikal membersihkan hidungnya menggunakan jari. Tak batal. Alim menerima suntikan jarum di hospital. Tak batal juga. Okey, Husna menelan makanan yang hendak dimasak bagi jamuan berbuka. Dia telan tadi. Batal. Jawapan nombor 6 adalah C. Okey, masih lagi soalan yang senang ni. Nombor 7. Jaslin. Berikut merupakan amalan sunat ketika berpuasa. 1. Berzikir. 2. Mempercepat sahur. 3. Beriktikaf di masjid. 4. Bersenam sehingga waktu wujud. Jawapannya? 3. Okey, duduk. Berikut merupakan amalan sunat ketika berpuasa. Okey, nombor 1 dia zikir, nombor 2 mempercepatkan sahur. 3 beriktikaf di masjid, yang keempat bersenam sehingga waktu berbuka. Jawapannya apa? Berzikir dan beriktikaf di masjid. Mempercepatkan sahur ni apa? Ada dia kalau sahur ni dia melambatkan. Okey, nombor 8. Kita tempat kosong Idina. Yang pertama, duduk. Okey. Nombor 8 ni cara penandaan dia kali 3 kosong kan? Kalau ada 2 betul dikira betul. Kalau ada 2 salah dikira salah. Okey, faham? Mana ni kalau contoh? Jawab Islam. Lepas tu nombor 2 dia kosong, nombor 3 dia kosong. Mana ni cara pemakai? Okey, faham? Jawapannya apa? Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama apa yang ramai? Islam. Kedua? Hadis. Yang ketiga? Okey, yang keempat? Tidak perlu syariah yang menghalangi untuk puasa. Yang kelima? Anda kan? Okey, nombor 9. Adam. Ahmad berbuka puasa sebelum waktunya semasa bermusafir ke Kuala Lumpur. Walaupun tidak letih, dia tak letih dan tidak penat. Dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Okey, nombor 10. Ya. Garis pun boleh. Ada di sini. Lagi mana garis itu betul? Betul lah. Okey, nombor 10. Hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib. Ada yang salah? Okey. Nombor 10 jawapannya A. Wajib. Kalau jawab sunat, tak tahulah. Okey, sekarang bagikan balik di mana asal. Apalah, bagikan. Okey, kira berapa awal betul, berapa yang salah. Tanda tulis besar. Kumpulan 1. Soalan ni tak sekian kan? Okey, dia.
Berapa? 50. Buat. 50 juga. 10. Okey, tepukan diri pada masing-masing. Okey, dulu. Awak nak try itu tak bagikan. Okey. Kumpulan yang lain saya akan bagi selepas 15 tahun raya. Okey, sebelum tamat. Saja video, apakah pengajaran yang didapat? Tadi orang tu nak makan, nak buat puasa lah ni. Nak makan lagi ada orang tengok.
Nak makan lagi? Pindah pot lain. Aduh tengok. Pindah pot. Lama-lama pindah pot dulu. Dah lah azan. Yang pegang hikmah kat sini. Walaupun kita nak buat kejahatan, walaupun orang lain tak nampak, tapi kita kena ingat Allah sentiasa nampak. Itu kita kena buat. Okey, sekian, terima kasih. Boleh rehat. Jadi raja Ustaz wa ilal liqa insyaAllah. Okey, barang-barang bagi kita dari